الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل القرآن هداية للناس ونبراسا يضيء لهم الطريق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم علم القرآن فكان خير معلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا إخوة المؤمنين اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ikhwanil muslimin, di kesempatan yang penuh barakah ini saya ingin berpesan kepada sidang Jumaat sekalian untuk sama-sama kita memperkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita adalah umat bertuah kerana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikurniakan nikmat iman dan nikmat Islam. Selaku seorang muslim dan mukmin, kita seharusnya menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya dustur atau perlembagaan hidup. Kita ada tanggungjawab terhadap Al-Quran. Antara tanggungjawab tersebut ialah membaca dan memperelokkan bacaan Al-Quran. Perhatikan satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun rawahu Tirmizi. Maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebajikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu luar biasa balasan Allah bagi orang yang membaca Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran, walaupun kita belum memahami artinya, tetapi ia tetap menjadi ibadah yang diberikan ganjaran pahala yang sangat hebat. Hal ini tak akan kita temui di dalam agama manapun. Persoalan yang timbul adalah berapa lama tempoh yang sebaiknya kita mengkhatamkan Al-Quran. Itulah juga persoalan yang telah ditanyakan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sahabat mulia, anak dari sahabat yang mulia. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Quran? Qala
fi syahrin. Qala inni aqwa min dhalik wa tanaqasahu hatta qala aqra'hu fi sab'in. Qala inni aqwa min dhalik. Qala la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min thalath. Maksudnya, wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku boleh mengkhatamkan Al-Quran? Beliau menjawab, dalam 1 bulan. Abdullah menjawab, aku masih mampu lebih daripada itu. Lalu dikurangkan hingga Nabi SAW menyatakan, khatamkanlah dalam tempoh waktu seminggu. Abdullah masih menjawab, aku masih mampu lebih dari itu. Nabi SAW lalu bersabda, tidaklah mampu memahami jika ada yang mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Dalam riwayat yang lain yang menjelaskan bahawa proses tawar-menawar ini berurutan dari 1 bulan, lalu 20 hari, lalu 15 hari, lalu 10 hari, lalu 7 hari, dan yang terakhir 3 hari. Lihatlah betapa hebatnya kesungguhan para sahabat Rasulullah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Benarlah ucapan Uthman bin Affan, jika orang yang hatinya bersih, maka tidak akan merasa cukup dalam membaca Al-Quran. Adapun Uthman sendiri, dalam sebuah riwayat dikatakan hanya dalam sekali solat witir mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan para ulama seperti Imam kita Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 2 kali sehari dalam bulan Ramadan. Jadi larangan dalam hadis ini adalah bagi orang yang dikhawatirkan tidak dapat memahami apa yang dibacanya. Ikhwanul muslimin, para ulama menyatakan terdapat 3 qadar kelajuan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, mujawwad atau murattal, yaitu qadar bacaan lambat atau perlahan seperti yang dibaca oleh para qari secara bertaranum ataupun berlagu. Yang kedua, tadwir, yaitu qadar kelajuan bacaan yang biasa atau sederhana seperti yang dibaca oleh kita kaum muslimin pada umumnya di dalam solat dan sebagainya. Yang ketiga, hadr, yaitu cara bacaan paling cepat tetapi tetap menjaga hukum tajwid. Ini biasanya hanya dilakukan oleh penghafal Al-Quran ketika mengulang hafalannya dan orang yang sangat biasa membaca Al-Quran tanpa melihat Al-Quran. Agar bacaan kita bernilai ibadah, maka kita hendaklah membaca Al-Quran dengan kelajuan yang kita dapat mentadabbur bacaan tersebut dan menjaga hukum hakam tajwid, kerana bacaan yang melanggar hukum hakam tajwid dibimbangi mengundangi dosa. Ikhwanul muslimin, semasa membaca Al-Quran kita disuruh memperindahkan tilawah dengan suara kita. Di sana terdapat irama-irama dalam bacaan Al-Quran seperti bayati, nahwan, jiharkah, rast, hijaz, sikah dan lain-lain. Rasulullah memerintahkan zayyinul Quran bi aswatikum. Maksudnya, perelokkanlah suara bacaan Al-Quran kalian. Bahkan baginda mengancam, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, rawah Abu Daud wa Ahmad. Maksudnya, sesiapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka dia bukan dari golongan kami. Namun demikian, Nabi SAW
juga melarang membaca Al-Quran dengan suara dan alunan yang menyerupai ahli muzik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab wa aswatiha wa iyyakum wa luhun ahlil fisqi wal kaba'ir fa innahu sayaji'u aqwamu min ba'di yurajji'una al-Qur'ana tarji'al ghina war-rahbaniyah wan-nawm la yujawizu hanajizahum maftunatan qulubuhum wa qulubu man yu'jibuhum sya'nuhum." Rawahu Imam Malik wal Baihaqi wat Tabarani. Maksudnya, bacalah Al-Quran dengan irama dan suara orang Arab. Jauhilah oleh kalian irama-irama ahli fasik dan dosa-dosa besar, kerana akan datang setelahku kaum-kaum yang melagukan Al-Quran seperti nyanyian, alunan gereja dan ratapan-ratapan. Bacaan mereka tidak sampai ke kerongkongan mereka, yakni tidak masuk ke dalam hati. Hati mereka terkena fitnah, yakni kesesatan. Demikian pula hati orang yang ta'ajub dengan mereka. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa mengambil rishwah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Justru salurkanlah infak anda, sama ada zakat ataupun wakaf, kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Marilah kita merafakkan doa agar saudara-saudara kita di Palestin diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.